Baik. Okey, dan minggu lepas saya tak tahu siapa yang terdelete ke ada ataupun tertekan benda tu sampai hilang sepenuhnya kita punya karangan. Terkejut saya. Dan saya but then the next minute check balik semuanya sudah appear semula. So pelajar sebab that document is everyone can edit, so you all have to be very careful, ya. Jangan tiba-tiba kita dah ada banyak sumber pembelajaran, suddenly you click terdelete and then everything deleted. Even though we can actually I think saya masih boleh cari balik dia punya daripada history. I think I can still selamatkan version lama, tetapi saya risau jugalah, ya. But anyways, I already make a copy, ya. So kalau ini hilang pun I have another one copy lah sekarang. Okay, just that still be careful, ya. Baik. So untuk hari ini I think macam ini. Sebelum saya mulakan dengan apa yang dokumen itu, mungkin kita tengok ya sedikit PowerPoint yang akan saya kongsikan sebagai peringatan semula kepada pelajar-pelajar tentang apakah perkara yang perlu diberikan perhatian dalam kertas 2, ya, dalam kertas 2. Alright. Sekejap ya, cikgu minimize dulu and then baru saya boleh share screen. Sekejap, pelajar sedang buka. Okey, baik pelajar, semua orang sudah nampak PowerPoint cikgu ya. Okey, cikgu hanya nak terangkan sedikit. Okey, kita tengok slideshow lah ya. Kita tengok slideshow. Sekejap. Okey. Ini persediaan terakhir di ambang SPM Bahasa Melayu Kertas 2. Ya, cikgu akan fokus pada untuk perkongsian malam ini, cikgu akan fokus pada 3 bahagian saja sebenarnya, ya, iaitu cikgu akan ulang balik rumusan apa yang perlu kita berikan perhatian. Sebenarnya 2 bahagian, rumusan dengan tata bahasa, ya. By right ada satu lagi bahagian. Okey. Baik. Tapi terlebih dahulu cikgu hendak kongsi yang ini, ya, yang saya rasa juga sangat penting, ya, sebab selama ini kita tak membincangkan setiap bahagian itu berapa peruntukan masa. Okey. Jadi bahagian ini, ya, peruntukan masanya, ya, saya rasa pelajar kena tahu. Okey. Iaitu rumusan 40 minutes. Okey, rumusan 40 minutes maksimum. Ini masa maksimum, ya. And then pemahaman 15 minutes setiap satu, ya. Kemudian tata bahasa 30 minutes, novel 10 minit untuk setiap soalan, ya. Jadi maksudnya jumlah masa yang kita ada adalah sebanyak 40 tambah 60, 100 tambah 30, 130, 130 tambah 20, 150, iaitu 2 jam 30 minit. Okey. So 2 jam 30 minit pelajar perlu dapat menghabiskan ke semua ini.
Okey. Jadi pelajar-pelajar sebenarnya macam ini. Untuk paper 2, saya rasa dulu dah lama, sangat lama yang dahulu saya rasa saya pernah jelaskannya kalau masa awak nak menduduki exam bagaimana. Okey. So kalau saya awak ya, okey, apabila saya nak menduduki exam ya untuk paper 2 ini ya, first thing saya sudah dapat kertas soalan ya, saya belek-belek kertas soalan saya ya, ya. Kadang-kadang biasanya pengawas peperiksaan dia akan kata okey, anda boleh menyemak sama ada kertas yang anda terima itu ialah bahasa Melayu SPM 1103 palang 2 dan sama ada setiap halaman itu bercetak. So they will give you time to check your question paper, whether you receive the right paper and whether all pages memang sudah bercetak ataupun tidak. So pelajar use that time untuk buat persiapan, because masa itu masanya belum mula berjalan lagi. Okay, you are supposed to be in the hall at least 15 minutes before or half an hour before, 15 minutes usually before the paper start. Okay, so in this 15 minutes they will ask you to check your question and all. So apabila dia suruh awak check soalan, sebenarnya tip yang paling penting di sini ialah okey, baca dan buat persiapan minda untuk novel. Okey, terus tengok biasanya kertas yang awak terima itu memang betulnya tak ada biasanya tak ada kesilapan. Selama cikgu menjadi pengawas SPM dulu pun tak pernah ada satu tahun pun yang ada kertas yang tiba-tiba subjek lain diberikan, tetapi itu merupakan satu rutin pengawas have to ask you all to check your paper. Okay, so sambil check itu sebenarnya awak curi-curi tengok soalannya walaupun awak tak boleh mula. Okay, so awak dah terus tengok novel especially A dan B tu soalan apa. Okay, so pelajar terus dah boleh mula merangka jawapan secara dalam minda awak sajalah. Apabila dia kata anda boleh mula sekarang, you can actually spend about 3 minutes to 5 minutes just to do some senaraikan poin-poin penting untuk novel dulu because that is the part yang awak perlu hafal punya. Baik, tetapi kemudian apa yang boleh awak buat ialah pada setiap soalan pada kertas soalan itu pelajar tulis masanya pada kertas soalan, so that you know this paper, this question saya boleh buat dari pukul berapa sampai pukul berapa. Okay, so biasanya untuk bahasa Melayu saya tak tengok jadual waktu tahun ini, tetapi biasanya kita adakan pada pukul 2. So kalau rumusan is 40 minutes, so you should put under your question 2 to 2:40. Okay, and then you should go to question number 2. Don't need to answer anything, don't need to write anything, but you go to question number 2. Di bawah soalan 2, tajuk soalan 2 pada kertas soalan itu, then you terus tulis peruntukan masanya 2:40 to 3:40. Tetapi sepatutnya dia mesti lebih terperinci lah dengan sangat cepatnya awak pergi ke 2A dulu. 2A itu ialah 2:40 to 2:55 lah. Betul tak matematik and then this one 15 minutes juga, so 2:55 to 3:10. Betul tak? And then terus tulis sudah tulis di atas 3:10, go to another question, terus tulis di atas soalan itu 3:10 to 3:25,
And then untuk puisi is 325 to 340 lah. Ya. Maksudnya the question number 2 you need 1 hour to answer. Okay, but okay, alright. Okay, kemudian for this one tata bahasa you no need to separate to 5 part, no need. Ya, terus belajar tulis di sana. Ya, di bawah soalan 3, 340, half an hour saja kan, 340 to 410. Okay, 410. Okay, and then finally untuk novel. Okay, untuk novel pelajar boleh tulis sebab 10 minutes saja, jadi it doesn't matter, you boleh terus tulis 410 to 430. Pelajar, if you look at this pengurusan masa, you have only tepat-tepat yang ngam-ngam saja, tidak ada lebih, tidak ada kurang, ya, nampak tak? Jadi maksudnya di sini ini ialah masa maksimum yang boleh awak gunakan. Okay, baik. So but it is a very something very good for you, ya, untuk awak tahu, am I too fast or too slow? Ya, adakah saya terlalu laju ataupun saya terlalu lambat? Kalau terlalu laju tak apa lagi, ya. Kalau terlalu lambat, maka peruntukan masa yang awak tulis di sana boleh menjadi panduan. Okey? Sebab apa yang berlaku ialah pernah ada murid cikgu yang dia tak buat pengurusan masa, okay, and then dia jawab ikut keselesaannya, jawab sampai apabila pemeriksa kata, pengawas kata anda tinggal 5 minit saja lagi. Pelajar, dia masih belum menjawab novel. Anda ada 5 minit lagi, dia masih belum menjawab novel. Akhirnya dia hanya sempat tulis 2-3 ayat untuk novel 4A. Ya, 2-3 ayat saja. Ya, jadi dia dapat dalam mungkin 2-3 markah saja pun, ya, dalam novel. Pelajar, akhirnya pelajar yang pada asalnya merupakan seorang yang berpotensi mendapat A+ ataupun A, akhirnya dia dapat B+ saja. Okay, so pelajar, you must always have very systematic time management. So kita dah tulis dah, ya, sebab kalau 2.5 hour, the whole paper, we can't really visualize. Now I'm teaching you how to visualize. Pada asalnya mungkin awak tak boleh visualize sangat. Bila saya buat sampai sini, saya guna berapa minit dan sebagainya. Tetapi sekarang saya dah pecah-pecahkan ini supaya pelajar boleh memvisualisasikan, peruntukan masa untuk setiap bahagian. Okey, jadi kalau untuk rumusan, kita dah kata 2 to 240 maksimum. Okey, bererti kalau pelajar dah buat 230 dah siap, half an hour, 30 minit dah siap, ada 10 minit lagi. Adakah bermakna pelajar boleh goyang kaki 10 minit tunggu di sana? Tidak, jangan gila, pelajar. So kalau you finish at 2:30, you should continue with your pemahaman petikan umum. Okay? Do I need to change the 240 to 2:30? Perlu? Pelajar? Perlu? Perlu ke tak perlu? Saya tak dengar respons. Tak perlu, okay? Tak perlu, jangan gila. Kalau perlu, then you go and change again everything. Dia macam 2:30 and then to 2:45, gila, tak perlu. Sebab sebenarnya by right, memang pelajar berhak untuk buat sampai 2:55. Okay, but you just imagine, every part if you are faster by few minutes, later on you will have banyak masa yang terbaki. Dan itu sangat penting untuk awak membuat semakan. Okay? So this time frame yang cikgu berikan di sini hanya sebagai rujukan untuk awak. Berarti if you 2:30 already finish your rumusan, you should already do your petikan umum. By right, your petikan umum you can start at 2:40, but you already started at 2:30. Okay? So I'm quite sure that definitely will be pelajar akan habis before 2:55.
ya. So nanti pelajar tengoklah, ya. Sini jimat 5 minit, sana jimat 5 minit, ya. Sikit-sikit lama-lama menjadi bukit dan awak akan menjimatkan banyak masa. Dan yang paling penting bukan menjimatkan masa, awak tahu awak ada masa, ya. Katakan cerpen atau dramanya sangat susah, ya. Cerpen atau dramanya sangat susah. So even though you start at 2:45, ya, you masih ada masa untuk buat sampai 3:10, ya. And you are 10 minutes lebih awal. So instead of 50 minutes, you have 25 minutes and it doesn't matter. Sebab memang pelajar boleh buat sampai 3:10, ya. Tetapi kalau katakan you sudah buat more than masa yang telah diperuntukkan itu, then pelajar kena cepat-cepat, ya. Tak boleh buang masa lagi. Sudah 3:12, ya. Katakan you punya cerpen atau drama, cepat-cepat sambung prosa tradisional. Jangan buang masa. Maksudnya awak kena tulis dengan lebih laju, fikir dengan lebih cepat. Okey. Tetapi apabila ada peruntukan masa, sebenarnya pelajar, saya sangat yakin kalau pelajar ikut cara cikgu macam ini, pelajar pasti boleh habis menjawab setiap bahagian dengan baiknya. Okey. Especially pelajar-pelajar cemerlang yang sentiasa ada banyak benda untuk ditulis. Mereka menghadapi masalah tak cukup masa. Okay. Pelajar-pelajar yang kurang cemerlang itu, dia tak ada banyak sangat masalah macam ini sebab dia memang ada lebih masa. Dia pun tak dapat tulis apa-apa, ya. Tetapi pelajar yang berpotensi cemerlang, yang berpotensi dapat A+, dan sebagainya itu, maka awak kena ada time management untuk memastikan, ya, semuanya berjalan secara lancar. Okey, faham, ya? Okey, baik. So I'm going to clear all this. Okey, nanti awak tengok balik, ya. Okey. Kemudian okey. So soalan 1 rumusan 30 markah. So tadi kita kata 40 minit, ya. 40 minit itu awak buat apa sebenarnya? Okey. 10 minit awak membaca dan menganalisis isi tersurat. Kena bacalah petikan tu dengan cepat. 10 minit untuk awak membaca, ya. Awak dah tengok arahan soalan, ya. Kemudian awak terus dah tengok arahan soalan, baca, dan terus sambil baca terus menganalisis isi tersurat. Maksudnya terus cari isi tersurat, ya. Di mana ada isi tersurat yang dikehendaki terus gariskan. Okey. Baik. Habis 10 minit itu, 5 minit mendraft 2 hingga 3 isi tersirat. Mendraft maksudnya awak buat pada kertas soalan awak saja dulu, ya, dalam bentuk point pun tak apa. Kemudian sebenarnya 5 minit mendraft pendahuluan dan penutup. Sebenarnya 5 minit mendraft pendahuluan penutup itu tak susah, ya. Dalam 5 minit itu sebenarnya you dah boleh terus mula menulis, ya. Kalau you dah ada tersirat, you dah gariskan tersurat, okey, sebenarnya you dah boleh terus mula menulis pendahuluan. Okey, just that kalau you nak mendraft penutupnya terus pun boleh. Okey. And then another 15 minutes awak tulis rumusan selengkapnya berdasarkan isi yang telah digarisi, isi tersirat yang telah didraft. Okey. So dalam 4 perenggan dalam masa 15 minit. Okey. 5 minit lagi awak menyemak dan membilang jumlah patah perkataan yang diperlukan. Jadi jumlah masa di sini 40 minit. Okey. Same thing, ya. Kalau you finish analyzing your isi tersurat less than 10 minutes, ya, teruskan dengan mendraft isi tersirat. Okey. So you mula baca arahan, terus baca, gariskan isi tersurat. Habis tu terus guna masa 5 minit untuk fikirkan 2 tersirat yang bernas. Okey. Kemudian draft dia punya pendahuluan. Sebenarnya tak payah draft pun sebab pendahuluan ialah ayat pertama, kan. So you dah boleh terus tulis pada kertas jawapan awak tu. Okay. And then followed by your isi tersurat, isi tersirat, dan boleh dah terus tulis penutup, ya. Kalau you tak nak draft pun boleh dah boleh terus menulis. Jadi 5 dan 15 ini sebenarnya dia boleh jadi 20 minit terus, ya. And then akhir sekali 5 minit itu awak menyemak dan membilang. Kalau terlalu panjang awak kena ringkaskan, ya. Of course kalau pelajar guna petak-petak macam yang selama cikgu mengajar awak itu, lagi baguslah, ya. Cuma cikgu berikan arahan yang secara umum di sini, ya, sebab asalnya ini saya nak
kongsi dengan semua murid ya di seluruh Malaysia ya, so I cannot expect them to follow my way kan. Jadi saya pun buat macam ini ya. Tetapi kalau pelajar dah terbiasa dengan yang buat peta-peta itu lagi bagus sebenarnya. Okey. So ini sekali lagi yang sedikit untuk rumusan. So rangka jawapan untuk rumusan kita dah tahu ada 4 perenggan ya. Rumusan ini membincangkan tugasan 1, tugasan 2, kemudian isi tersurat antara ya, termasuklah selain itu seterusnya. Saya cuma nak ingatkan ya pelajar, antara ini lebih tepat kita pairkan dengan perkataan termasuklah ya. Instead of ialah, termasuklah is a better word ya. Grammatically lebih tepat. Alright. Okay, so di samping itu, bukan itu sahaja, satu lagi ialah okay, kemudian isi tersirat lah, salah satu apa ialah apa selain itu dan kesimpulannya. Okay, siapa hendaklah membuat apa, supaya apa, dan jangan lupa mesti ada bahagian ini. So rangka jawapan kita ada 1, 2, 3, 4, termasuk satu lagi berapa patah perkataan perlu ada dalam jawapan kita. Jangan lupa tulis berapa patah perkataan. Okey. Baik. Kemudian so sekarang kita tengok balik rumusan ini membincangkan tugasan 1 dan tugasan 2 ya, untuk pendahuluan. Okey. Cuba baca petikan, cuba tengok soalan ini. Ya, baca petikan di bawah dengan telitinya, kemudian buat satu rumusan tentang tanggungjawab ibu bapa untuk menjaga kesihatan mental anak-anak dan cara-cara untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan kesihatan mental. Okey. Baik. Saya rasa saya tak perlu nak minta pelajar buat. Okey. Cuma saya nak pelajar beritahu cikgu dengan cepatnya, tanggungjawab ini boleh replace dengan perkataan apa ya? Boleh? Peranan. Ya, peranan. Ya. Kalau kita kata tugas ibu bapa macam pelik ya, dia menjadi satu tugas pula. Ya, tetapi dia lebih kepada peranan. Ya. Kalau kita nak kata usaha ya pun boleh sebenarnya. Okey. Baik. So kita ada 2 part lah, yang kuning tu tersurat, yang biru tu tersirat. Jadi jadi saya tunjukkan semula yang manakah pendahuluan yang tepat. Okey, kalau pelajar tak tahu, tak tahulah nak cakap apa ya. Yang mana satu, yang pertama, kedua ke yang ketiga, sangat cepat bagi tahu cikgu. First, second or third? Baca. Third. Third lah ya, sebab the first one dia pun tak tukar tanggungjawab pun ya. First and second tu terus dapat kosong. Okay, so you kena tukar peranan ya, tanggungjawab tukar kepada peranan, and then basically you can just copy everything at the back. Okay, baik, saya tak mau fokus pada petikan ya. Kita terus guna cara yang mudah saja. Alright. Okay, kemudian ini saya rasa cikgu dah pernah share dengan pelajar lah ya, so it's just ulang kaji saja. Okay, kalau langkah kita boleh gantikan dengan perkataan-perkataan ini, cara usaha, tindakan, strategi, inisiatif, pendekatan, kaedah. Kalau tanggungjawab kita boleh gantikan dengan peranan ataupun tugas, tapi ikut konteks lah, perlu ikut konteks ya. Cabaran dia boleh jadi masalah, dugaan, kekangan, halangan, bintangan ya. Punca dia boleh jadi faktor, sebab ya. Kalau masalah dia pun boleh kadang-kadang dikata kemelut ya, kemelut pun boleh ya. Dan kesan ialah impak, implikasi, natijah ya, even akibat pun boleh ya. Dan kebaikan ya, kelebihan, manfaat, kepentingan, faedah, kemaslahatan ya, keburukan pun ada. Persiapan atau persediaan ialah persiapan ya, langkah pun boleh ya, syarat, kriteria ya, ciri-ciri, kita kata sifat-sifat atau keistimewaan. Okay. So ini sinonim lah. Tetapi walaupun cikgu cadangkan sinonim ini, you still need to read the passage ya, baru pelajar tahu adakah sinonim itu sesuai dengan konteks petikan itu ataupun tidak ya. Baik. So pendahuluan sudah. Okey, isi tersurat. Okey, apakah perkara 6 isi tersurat perlu ditulis lah. Okey, so apakah perkara yang perlu diberi perhatian oleh calon ya. Baik, apabila pelajar tulis isi tersurat, okey, pelajar kena pastikan, okey, nombor 1, okey, kalau katakan tadi you change the word to peranan, betul tak dalam bahagian pendahuluan?
Ya, sekarang apabila pelajar tulis ayat pertama, ya, adakah pelajar tulis antara peranan ataupun antara tanggungjawab? Yang mana satu lebih tepat, pelajar? Tanggungjawab. Tanggungjawab. Okay, the reason is if you replace it wrongly just now, ya, let's say you kata antara cara, ya, sebenarnya dia tanggungjawab tapi awak kata cara. Okay, so if katakan cara tu salah, so isi tersurat yang pertama itu pun menjadi salah, ya. Okay, so apakah kesalahan umum calon SPM? Kesalahan umum calon SPM ini ialah kadang-kala sesuatu isi itu, ya, dia ada dua bahagian, ya. Calon hanya ambil satu bahagian, ya, dia nak ringkaskan, ya, tengok bolehkah isi tersurat diringkaskan atau disingkatkan? Tidak boleh, ya. Dia boleh diringkaskan kalau dia memberikan contoh. Jadi kita ringkaskan dengan membuang contoh, ya. Tapi kalau katakan isi tersurat itu dia kata untuk meningkatkan untuk meningkatkan keuntungan dan kemakmuran negara, ya. Dahlah dia kata keuntungan dan kemakmuran, awak jangan pergi kata tak payah dua lah, buang kemakmuran, ambil keuntungan sudah cukup, tak mau dan ya, nanti panjang. Jangan, ya. You're supposed to take the whole thing. Okay, jangan pergi pandai-pandai menggantikan. Contohnya dikata perlukah calon SPM menggantikan isi dengan kata lain yang seerti? Tidak perlu, ya. Walaupun arahan soalan mungkin kata dengan perkataan anda sendiri, tetapi tidak perlu hakikatnya, tak payah, ya. You just use back the original word. The only thing is gunakan penanda wacana. Bila pelajar gunakan penanda wacana itu tidak ada dalam yang asal, maka itu sudah consider menggunakan ayat sendiri. Okay, baik. Kemudian seterusnya kita tengok bahagian ketiga, iaitu dua isi tersirat. Okay, cuba beritahu cikgu, ya, kita tengok dua isi tersirat ini, ya. Isi tersirat ialah cara-cara untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan kesihatan mental. Okay, look at the isi tersirat. Okay, dia kata antara cara-cara untuk meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang kepentingan kesihatan mental ialah kempen kesihatan mental. Selain itu, menyiarkan maklumat tentang kesan negatif pengabaian kesihatan mental. Pelajar, saya nak pelajar murnikan jawapan ini. Ya, saya rasa jawapan ini tidak baik. Saya nak pelajar tolong cikgu murnikan, betulkan. Ya, pelajar boleh cuba annotate pada skrin. If you can't annotate, you can put in your chat lah. But if you can, try to annotate on the screen. Cari ruang yang sini ada ruang kosong, bawah ada ruang kosong, ya. Cuba pelajar type balik ke isi tersiratnya tu, yang bahagian biru tu especially, ya. Dia macam tak berapa tepat. Bagaimana kita nak jadikannya lengkap? Ya, saya nak tengok bagaimana murid tulis. Cuba sekarang. You can annotate dengan menaip, ya, tak semestinya nak tulis, yang tulis lagi susah saya rasa. Pelajar, by right you can do this very fast, ya. Ingat tak, kita punya tersirat yang sepatutnya dalam masa lebih kurang 5 minit saja. Kita tahu kempen kesihatan mental itu boleh, ya, tetapi kita nampak di sana dia macam kekurangan sesuatu, ya. Media masa seharusnya menyiarkan maklumat tentang kesan negatif pengabaian kesihatan mental. Okay, baik. We activate the 5W1H, ya. We activate the 5W1H apabila kita tulis isi tersirat, ya. The more W, ya, or your H, ya, and then it will be better, ya. Kita tidak hendak tulis ayat yang terlampau ringkas. So di sini betul, ya, kalau kita kata media masa seharusnya menyiarkan maklumat tentang kesan negatif pengabaian kesihatan mental, ya, mungkin kita boleh tambah lagi bagaimana, ya.
bagaimana dia menyiarkan, adakah dia menyiarkan sekali saja, okay, ataupun dia menyiarkan bagaimana, ya, adakah dia setakat menyiarkan satu kali saja dia punya rancangan ini, ataupun bagaimana cara dia. Okay, so this is the H, ya, mungkin dia ada Y, ya, untuk, okay, tapi tak, bagi saya tak payah pula terlalu banyak, ya. Maksud saya, dia janji dalam satu ayat tersirat kita itu dia tak boleh terlampau ringkas, ya, dia tak boleh terlampau ringkas. Okay, so contohnya di sini Alistair kata secara kerap, ya, boleh, ataupun secara berterusan. Okay, bagaimana pula dengan yang kempen kesihatan mental itu? Someone please, saya nak tengok bagaimana dia betulkan. Ni kenapa malas sangat nak type yang pelajar Form 5 sudah tak ada motivasi ya? Jangan rely on 1 or 2% saja, ya. Ataupun ada yang sedang buat revision untuk biologi ke, esok Marishta kata kelasnya ada ujian biologi, itu sebabnya dia tak datang hari ini, ya. And then hanya buka ini untuk macam menonton TV saja, tunggu jawapan kawan. Raja, BM is first day, betul tak? Ya, so tolong, ya. Okay, kempen kesihatan mental. Pihak sekolah mengadakan kempen kesihatan mental, okay. Ya, kempen kesedaran tentang kesihatan mental mungkin pun boleh kan, tetapi dia nak meningkatkan kesedaran ibu bapa, mana boleh pihak sekolah? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia nak meningkatkan kesedaran ibu bapa. Kecuali awak kata persatuan ibu bapa dan guru, ya, di setiap sekolah mengadakan kempen kesihatan mental, maka itu okey. Sebab sekarang kita nak meningkatkan kesedaran ibu bapa, ya. Okey, pihak kerajaan haruslah menggiatkan penganjuran kempen kesihatan mental. Okay, at least something, ya, at least you have something, ya. Baik, okay, boleh diterima. Kalau ada jawapan yang lain pun boleh juga. Okay, baik. Sekarang kita tengok, ya, ini jawapan cikgu ialah Kementerian Kesihatan Malaysia menganjurkan kempen kesihatan mental secara besar-besaran, ya. Selain itu media cetak dan media elektronik, ya, sengaja saya kata media cetak dan media elektronik mestilah kerap, ya. Tadi kita kata secara kerap, sekarang saya letak di depan mestilah kerap menyiarkan maklumat tentang kesan negatif pengabaian kesihatan mental pun boleh juga. Okey, baik, nampak ya. So sebenarnya maksudnya ialah kita punya isi tersirat tu jangan terlampau ringkas. Lebih ringkas, lebih kuranglah markah kita. Faham tak? Sebab isi tersirat ialah sesuatu yang ditulis oleh pelajar sendiri. Jadi pemeriksa akan try to cari kesalahan awak. Dia akan tengok dia macam tak lengkap lah, macam ini, macam itu, ya. So kita nak pastikan jawapan kita tu tidak ada orang persoalkan, ya. Pemeriksa pun tak akan persoalkan dia tak cukup ke, tak bagus ke, tak mantap ke, tidak. Okey, baik. Okey, sini saya nak belajar. Saya tak pernah buat benda ini, ya. This is the first time, ya, saya buat analisis ini, ya. Analisis kekerapan tugasan isi tersirat, ya. Maksudnya your isi tersirat the second tugasan, ya. I analyze from 2013, I think, ya, until August 2020, ya, until August 2020.
I'm not sure where's my November 2013. Mungkin saya tertinggal. Okay, but anyway, tak apa. Ya. Kalau pelajar tengok ya, dari 2013 ya sampai 2020, berapa banyak kali SPM kita ya. Ya, kalau kita tengok ini macam satu graf ya. Sini sikit, sini banyak, tinggi, ya. Sini kurang. Nampak tak pelajar? Ya. Ya, dia macam satu graf. Ya. Dia macam graf. Sini sikit, ya. Kemudian sini panjang, ya, dia punya graf bar, dan sini sikit. Okey. Maksudnya di sini ialah, ya, apa yang kita dapat di sini ialah soalan yang paling popular untuk ditanya dalam bahagian isi tersirat is actually apa? Ya, cara, usaha atau langkah atau peranan ataupun apa-apa perkataan yang seerti dengannya. Okey? Alright. Tujuan dan sebab hanya pernah keluar satu kali, dua kali macam tu saja, ya, iaitu Ogos 2020 baru-baru ini dan Jun 2015. Okey. Dan kepentingan ataupun faedah pun baru keluar Jun 2014 dan November 2016. Ya. Other than that, ya, semua kalau kita tengok hampir setiap tahun dia nak keluar cara, usaha, langkah, just that they use different word only, but the meaning still the same. Okay, so kesimpulan di sini ialah pelajar mesti kuasai cara bagaimana kita tulis isi tersirat untuk cara, usaha, langkah, peranan. Bagaimana kita tulis isi tersirat untuk tujuan, sebab atau kepentingan. Okay, baik. Cikgu harap pelajar faham ya. Okay. So maksudnya ada kemungkinan yang sangat tinggi even for your February 2021 ya, mungkin dia keluar juga masih cara, usaha atau langkah atau peranan atau tanggungjawab, ya, inisiatif, tindakan, ya. So ini paling tinggi. Okey. Tipnya di sini, jangan tulis ayat yang terlalu pendek. Tulis ayat majmuk ada kata hubung seperti dan, yang, untuk atau supaya apabila awak tulis isi tersirat. Okey. Dan gunakan teknik saduk, ya. Apa itu saduk, ya? Ya. Kalau dia keluar soalan yang berkaitan dengan cara, usaha, langkah, peranan, semuanya boleh, ya. Ataupun B, tujuan dan kepentingan. Actually this tujuan, sebab dan kepentingannya, dia pun ada kaitannya, ada kaitan, ya. So for kalau dia tujuan atau sebab atau kepentingan atau faedah, ya, pun sama. Kita tengok bagaimana kita guna teknik saduk ini. Dia mula dengan siapa, hendaklah, membuat apa, supaya apa. Sebenarnya ini pun sama seperti kesimpulan kita, betul tak? Tetapi awak mesti dapat bezakan ini dengan kesimpulan, ya. Ini mesti dibezakan dengan kesimpulan. Okay. Maksudnya kesimpulan ialah dia generalize already. Ini dia masih spesifik. Okay. So sini ini yang you tak boleh beri isi yang terlalu general, ya. Dan kepentingan pun sama, siapa atau pihak mana ataupun apa dapat buat apa. Dia bukan perlu, sebab dia dah tujuan atau kepentingan kan, sebab ataupun faedah kan. Jadi dia bukan sesuatu yang dia buat sendiri, ya. Tetapi dia kata dapat apa, ya, supaya atau agar atau demi atau untuk atau kerana apa. So saduk ini is actually come from here lah, SADUK, ya. Supaya apa, agar apa, demi apa, untuk apa, kerana apa. Apabila kita ada supaya apa, supaya agar, demi, untuk, kerana itu menjadikan isi kita tu menjadi sangat bernas. Baru kita boleh masukkan supaya, agar, demi itu semua. Okey? Baik. Okay, perhatikan penutup ini. Kesimpulannya, semua pihak mesti menangani masalah ini dengan baiknya supaya kesihatan masyarakat terjamin. Apakah masalah dengan ayat kesimpulan ini? Siapa boleh beritahu cikgu, apa masalah yang awak nampak dalam ayat kesimpulan ini? Masalah ini
tak spesifik. Masalah ini tak spesifik. Sepatutnya dia mesti kata masalah apa? Kesihatan apa? Mental, betul tak pelajar? Okey, apa lagi? Apa lagi kekurangan di sini? Semua pihak tu general. Ya, semua pihak tu general. Ya, so sepatutnya kalau boleh kita nak lebih spesifik. Ya, baik. So bagaimanakah cara untuk membetulkannya? Masih sama. Ya, kesimpulannya kemudian guna yang satu tu. Okey. So kesimpulannya ibu bapa spesifik lah. Mestilah peka tentang penjagaan kesihatan mental siapa? Seisi keluarga, bukan diri mereka sendiri saja, seisi keluarga, supaya dapat membentuk keluarga yang bahagia. Ya, so itu ialah dia punya kesimpulan. Ya, yang ada mencakupi perkataan kesihatan mental wajib ada. Pihaknya mesti spesifik, ibu bapa betul. Ya, dan kemudian dia ada harapannya dapat membentuk keluarga yang bahagia. Ya, sebab apabila seisi keluarga menjaga kesihatan mental, maka tidak adalah orang yang tak terurus tekanan atau mental mereka tu, tekanan mental yang dihadapi sehingga menyebabkan pergaduhan lah, ya, ini dan itu. Okey, baik, saya rasa pelajar fahamlah ya bahagian ini ya. Okey, baik. Dan pengetahuan dan kemahiran bahasa, ya, kita memang ada 5 bahagian: bina ayat, sintaksis, kesalahan ejaan dan imbuhan, kesalahan kata ataupun istilah. Okey, dan kemudian peribahasa. Okey, baik, setiap satu soalan itu, ya, kita gunakan masa 6 minit, ya, 6 markah, maksudnya 1 markah 1 minit. Okey. Okey, cuba kita tengok arahan soalan ini, ya. Darren, tolong saya baca. Darren, adakah Darren? Darren, tolong saya baca. Darren, ada ke tak ada? Kalau tak ada, Alistair bacalah. The arahan, is it? Baca arahan tu. Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Okay. Jadi di sini ada beberapa perkara yang penting di sini. Yang boleh tak pelajar beritahu saya apa perkara yang penting dalam arahan ini? Halo, calon SPM. Tidak boleh menambah imbuhan. Tidak boleh menambah imbuhan. Lagi? Menukar imbuhan ataupun menggunakan sebagai peribahasa atau nama khas. Okay, itu satu. Ada lagi tak yang penting dalam arahan ini? Apa lagi yang penting dalam arahan ini? Satu ayat, okey, betul. Jangan pergi tulis untuk satu perkataan itu tulis 2 ayat, ya. Kecuali kalau kata banyak makna, ya. Kata banyak makna, contohnya dia beri perkataan masak, ya, masak, ya. Masak pun ada dua makna, ya. Masak pun ada 2 makna. Betul tak? So kita perlu membina ayat, ya, yang dapat memperlihatkan, ya. Kita perlu bina mungkin kalau dikatakan katakan kata banyak makna, dia akan tukar arahan lah. Dia akan kata tulis 2 ayat bagi setiap perkataan. Okey, so contohnya masak, dia awak kena tulis 2 makna, ya. Kemudian perkataan apa lagi yang perlu juga tulis 2 makna, ya, 2 ayat, alright. Okey, pelajar. Okey, so kalau kita lihat, ya, di sini, ya, yang penting ialah nombor 1, pelajar mesti faham akan maksud dan penggunaannya. Ya, maksudnya ayat yang kita bina itu mesti menunjukkan bahawa
anda faham akan maksudnya. Maksud yang digunakan, konteks penggunaan yang mesti betul. Dia tak boleh salah. Dan dia mesti memperlihatkan maksud. Maksudnya kalau saya tak faham maksud perkataan itu, apabila saya membaca ayat awak, saya boleh faham. Ya, sampai tahap begitu. Okey. Okey, cuba kita baca arahan ini pula. Seorang lagi yang lain baca arahan ini. Tu minta Li Xiang lah, Li Xiang. Li Xiang ada kan? Ada. Baca. Tulis satu ayat bagi setiap kata ganda di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda boleh menambahkan imbuhan tetapi tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai nama khas. Baik pelajar. Ya. Still the same thing, faham akan maksud dan penggunaan, tetapi kali ini boleh menambahkan imbuhan tetapi tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai nama khas. Okey. Ini berlaku pada tahun 2012. Okey. Dulu cikgu dah pernah bercerita dah. Ya, ini berlaku pada 2012. Okey. So kadang-kadang awak mesti tengoklah. Ya, tengok dia minta kita tulis satu ayat ke, dua ayat ke. Ya, kalau satu ayat of course dia ada 6 patah perkataan lah. Kalau dia suruh kita tulis 2 ayat, maksudnya 3 patah perkataan saja diberikan. Setiap perkataan itu perlu ada 2 makna. Okay, kemudian dia bergantunglah. Ya, setahun ini dia beri kita apa. Kadang-kadang dia hanya perkataan, jadi setiap perkataan. Kadang-kadang semua perkataan itu kata ganda, maka dia akan kata setiap kata ganda. Okey. So itu tak berapa penting sangat. Okey. Kemudian dia kata anda boleh menambahkan imbuhan. Tengok, boleh menambahkan imbuhan. Ya. Boleh menambahkan imbuhan biasanya maksudnya pelajar sebenarnya perlu menambahkan imbuhan. Ya, walaupun boleh dan perlu tu tak sama, ya. Usually perkataan yang diberikan itu memang perlu menambahkan imbuhan baru boleh digunakan. Kalau tidak, dia macam tak boleh berfungsi. Okey? Baik. Contohnya macam simpang siuk, ya, simpang siuk. Ya, tungkus lumus, ya, jalan yang bersimpang siuk, bertungkus lumus, ya. Kalau tak ada ber tu, dia macam nampak pelik sikit macam mana kita nak bina ayat. Okey. So kadang-kala ada perkataan tertentu, jenis kata tertentu, ya, frasa tertentu yang arahannya akan menjadi boleh menambahkan imbuhan. Jadi maksudnya kesimpulan di sini ialah kita jangan sombong beranggapan bahawa kita dah tahu segala-galanya. Hanya pergi ke exam, pergi ke dewan peperiksaan, jawab soalan, bukan. Awak mesti beranggapan bahawa awak seolah-olah kali pertama, ya, dimaklumkan tentang format SPM. Okey. Jadi dari situ barulah pelajar boleh menambah ilmu. Ini apa? Saya pun tak nampak. Okey, bina ayat. Okey, mengapakah arahan soalan wajib diberi perhatian oleh calon? Sebab arahannya mungkin berubah-ubah dari tahun ke tahun. Okey. Apakah kelemahan calon selama ini dalam bahagian bina ayat? Ayat yang dibina itu tidak nampak maknanya. Ayat yang dibina itu ada pelbagai kesalahan bahasa dan tanda baca. Okey. Itu yang antara kelemahan yang selalu cikgu perhatikan. Okey. Jadi bagaimanakah kita membina ayat yang mantap? Tepatkah ayat di bawah ini? Cuba kita lihat. Adik kelihatan girang pada hari ini. Okey, pelajar. Boleh tak saya minta pelajar cuba murnikan ayat ini lagi? Ya, kalau awak yang diminta bina ayat dengan perkataan girang. Okey. Okay, and then awak sudah ada rangka macam ni, adik kelihatan girang pada hari ini. Apa lagi yang perlu kita tambah? Pelajar cuba. Apa yang perlu kita tambah lagi?
Pelajar, saya sedang fikir, saya sedang tunggu, bukan fikir, saya sedang tunggu jawapan awak. Huraian yang bagaimana? Ya, Brian. Sambunglah huraian tu. Adik kelihatan girang pada hari ini kerana dia memperoleh keputusan yang cemerlang. Ya, dalam peperiksaan dalam talian yang dilaksanakan oleh sekolah baru-baru ini. Nampak tak pelajar? You can keep on expanding your sentence dengan what, why, where, when, who and how. Pelajar boleh je sentiasa boleh expand. Dan nanti cikgu buang dulu, clear dulu. Okay, so kita tengok cikgu tulis macam ni. Adik kelihatan girang pada hari ini kerana pasukan bola sepak sekolahnya memperoleh kemenangan peringkat daerah. So orang boleh teka. Girang ni mestilah bermaksud happy, gembira lah, seronok lah. Kalau tidak, macam mana boleh dia girang kerana pasukan bola sepak sekolah memperoleh kemenangan peringkat daerah? So just now yang ini, adik kelihatan girang pada hari ini, mungkin pelajar dapat kosong. Mungkin calon SPM sudah dapat kosong. Okay, so kita tak nak calon SPM dapat kosong, kita nak setiap ayat itu dapat markah. Okay, right. Okay, ini cikgu pun dah pernah kongsi dengan pelajar rasanya untuk sintaksis apa yang penting. So ini yang penting lah, pola ayat penting pada tahun ini sudah sangat lama tak keluar. Ini yang baru keluar tahun lepas, 2 tahun lalu dia tak akan keluar. Tapi ini yang sudah sangat lama tak keluar. Ayat tanya sangat lama tak keluar, tetapi saya tak letak bintang di sini sebab saya rasa soalan membina ayat tanya itu terlalu beraras rendah. Kalau mungkin 2010 kita masih aras rendah tu tak apa. Sekarang kita dah 2021 jadi saya tak ramalkan yang itu pun. Okay, kemudian cakap ajuk, cakap pindah sangat penting, sangat-sangat penting. Struktur ayat, subjek, predikat pun penting sebab pun dah ada selang 4 petak ni tak ada. Ayat biasa, ayat songsang mungkin tak penting lah, tetapi tetap saya letak 2 bintang. Dan jenis ayat itu penting. Pelajar mesti dapat membezakan yang mana satu penyata, yang mana satu tanya, yang mana satu seruan, yang mana satu perintah. Okay, baik. Tapi jangan risau, bahan ini memang nanti ada kan, dan rakaman kita pun ada. Okay, ini kita macam pernah buat lah sebenarnya. Saya rasa kita pernah buat. Perlu kita tangani masalah kekurangannya. Ini hanya pola ayat saja. Ini hanya subjek, predikat, pola ayat, tetapi dia aras kebat. Okay. Kalau tak silap kita macam dah pernah buat tau dalam latihan kita tu, tapi pelajar masih boleh try. Okay, why not kita try the question number 1. Question number 1. Perlukah kita tangani masalah kekurangan peranti dan ketiadaan talian internet dalam kalangan murid kita? Perlu kita tangani, bukan perlukah kita tangani, perlu kita tangani. Okay, so saya nak pelajar annotate dengan type pada bahagian sini, subjek, predikatnya apa, pola ayatnya FN tambah F apa di sini. Untuk soalan nombor 1, silakan. Okay, sudah ada FN tambah FK. Nampaknya macam betul. Subjek, predikat. Okay, so subjek yang lain lah. So
masalah kekurangan peranti dan ketiadaan talian internet dalam kalangan murid kita. Subjek, predikat perlu kita tangani. Ya, dan perlu kita tangani ialah frasa kerja. Jadi dia FN tambah FK. Okey? Baik. Ini suruh type subjek ni pun begitu lambat. Okey, baik, tak apa. So, kita tengok betul ataupun tidak ya, cikgu. Betul lah ya, memang betul. Ya, cikgu clear dulu. Okey, betul lah tu. Ya, jadi FN tambah FK. Okey. Baik, saya rasa saya tak perlu tunjuk kod ataupun ada yang masih nak saya buat ulang kaji untuk bahagian ini. Perlu tak? Sebab yang ini saya rasa saya ubah suai soalannya saja. Ya, lebih kurang macam apa yang pernah kita buat. Ya, tak perlu yang saya rasa pelajar pun dah tahu dah. Okey. Okey. Inilah semalam saya buat sampai sini. Kemudian saya dapat panggilan telefon, kemudian saya dah touch continue. Kalau tidak, dia setiap soalan itu ada jawapannya. Okay. Ini saya rasa kita pun dah tahu, mengemailkan, ya, pelantikan. Okey, cuba pelajar tengok yang ini. Apakah jawapan? Apakah kesalahannya? Apakah kesalahannya? Cuba pelajar type atau annotate di sini. Kesalahan ejaan dan imbuhan. Ejaan dan imbuhan. Siapa-siapa pun boleh ya. Senang saja pelajar. Okey. Okey, Dennis, apa jawapan Dennis? Berkunjung. Okey. Berkunjung. Okey. Bolehkah saya tukar mengunjungi ke buang ke, jadikannya mengunjungi butik itu, bolehkah? Boleh tak? Saya di bahagian salah itu saya tulis mengunjungi ke, dan yang betul tu saya tulis mengunjungi butik itu. Bolehkah macam ni? Pelajar boleh jawab jawab dengan buka mic, boleh ke tak boleh? Tidak. Tidak boleh, ya. Sebabnya ialah bahagian ini ialah kesalahan imbuhan. Okey, you jangan pergi betulkan kesalahan tata bahasa. Okey, kalau kita buang ke, kita kata kerja transitif mesti terus diikuti objek, itu dah kita membetulkan kesalahan tata bahasa. Kita nak betulkan kesalahan imbuhan. Ya, kalau kita tukar ini, imbuhannya tak ubah pun masih mengunjungi. Okey. So memang betul lah, berkunjung, ya. Baik, dan cita rasa ejaannya 2. Tahniah dan syabas. Okey. Betul lah ya. Ini macam kita pun dah pernah buat, ya. Baik, sejarawan without the H, ya. Tengok ya, sangat special. Sejarawan sepatutnya sejarawan. Okey. Memperkukuhkan, memperkukuh. Okey. Ini pun kita dah pernah buat saya rasa, ya. Saya rasa tak perlu. Ini tak perlu. Ini pun dah pernah saya terbaca oleh saya. Okey. Ini pun kita pernah buat. Ya, menjelaskan semula perkara itu, sepatutnya menjelaskan perkara itu semula. Ya, majlis media salah, sidang media, ya.
peribahasa tak banyaklah yang saya nak bincang dengan pelajar, ya. Bentuk soalannya dia boleh jadi berikan peribahasa yang bertentangan makna. Berikan bertentangan makna dengan peribahasa yang berikut. Berikan peribahasa yang hampir sama erti dengan peribahasa di bawah, ya. Ataupun ada yang minta pelajar berikan maksud, ada yang minta pelajar bina ayat, ya. Ada yang minta pelajar kena pasti peribahasa berdasarkan situasi atau isi tempat kosong berdasarkan peribahasa pun boleh, ya. Kesalahan umum calon ialah kadang-kadang peribahasa tertentu dia memang tak boleh terbalik tetapi pelajar pergi terbalikkannya. Maka itu salah, ya. Kadang-kadang peribahasa tertentu macam perumpamaan dia sudah tentu dia perlu mula dengan seperti, laksana, umpama. Kalau pelajar macam contohnya bagai isi dengan kuku, ya. Pelajar hanya kata isi dengan kuku, salah lah tu, tak ada markah. Okey. Dan aspek yang perlu diberi perhatian ialah macam contohnya kita tak boleh terbalikkan, ya. Kita mesti kekalkan perkataan itu, okay. Dan kita kalau katakan dalam satu petikan dia ada tiga peribahasa, maka sepatutnya sebagai murid yang bagus dia sepatutnya perenggan pertama punya peribahasa tulis sebagai jawapan nombor 1. Kemudian yang seterusnya soalan nombor 2, yang seterusnya soalan nombor 3. Okey, untuk novel saya rasa sama saja. Apakah persiapan terakhir yang perlu saya lakukan? Okey, persiapan terakhir yang perlu anda lakukan ialah tengok balik, ya, sinopsis kedua-dua buah novel, ya. Pastikan pelajar tahu, ya, cerita, ya, walaupun tidak secara mendalam tetapi secara luaran tentang novel-novel yang telah kita pelajari. Okey. Perlukah saya menghafalkan kesemua peristiwa penting? Tak perlu. Tetapi pelajar perlu menghafalkan sekurang-kurangnya 5 peristiwa penting daripada kedua-dua buah novel, ya. Lieutenant Adnan Wirabangsa cari 5 peristiwa penting, ya. Nak cari 5 peristiwa penting itu sebenarnya tak susah sebab kita dah memang pun ada permulaan, ya. Betul tak? Permulaan, kemudian apa? Perkembangan, betul tak? Okay. Kemudian konflik, ya. Kemudian climax, kemudian baru peleraian, ya. Dia selalunya macam itu. Okey, bagaimanakah soalan yang melibatkan dua buah novel itu dijawab? Ya, awak jawab seolah-olah awak menjawab dua soalan tetapi kita tumpang pada nombor yang sama, ya. Kecuali kalau dikata apakah perbezaan antara ini dengan itu. Okey. Faham tak? Okey. So baru kita nak cari perbandingan. Kalau tidak, kita seolah-olah satu perenggan kita jawab tentang Lieutenant Adnan, satu lagi perenggan kita jawab yang tu Tirani. Okey. Baik. Okey, baik pelajar, saya stop share ini di sini. Okey, sekejap ya pelajar. Okey, sekarang tadi saya tertutup kamera, saya tak tahu. Okey, baik. Orang lain pun semua dah tutup kamera. Okey, tak apalah. Okey, baik. Kemudian pelajar, okey, saya share satu lagi screen. Ini ialah yang dokumen kita tu. Yang dokumen kita tu boleh masuk. I will get the link again and then I paste it at the chat box.
sudah. Okey, cuba pelajar masuk ke dalam dokumen ini. Okey, kemudian gurindam 5 okey, saya rasa ini betul lah. Okey, baik pelajar. Ini pun sudah. Sebenarnya malam ini saya nak pelajar tengok sekejap ni, kita tengok yang mana satu lebih mudah nak tengok. Okey, jawapan di sini ya untuk yang gurindamnya, okey saya dah cek semua betul, boleh diterima, bagus. Okey, baik. Okey, kemudian seterusnya ialah ini yang Mel punya. Okey, kita tengok soalan dulu. Pelajar, teknik kita menjawab ialah baca soalan dulu ya. Dan sebenarnya pelajar, you don't need to baca all the 3 question. You don't need to baca all the 3 question. Ya, apa yang memadai ialah pelajar tengok soalan 1 dan soalan 3. Sebab baca soalan 1 dan soalan 3 itu penting sebab nanti itu pelajar perlu cari daripada petikan. Okey. Macam contoh yang berdasarkan petikan, apakah kata-kata Mel yang menyebabkan bonda memandang saya dengan pandangan penuh prejudis? Okey, mesti ada jawapan di sana. Dan yang ketiga, jelaskan satu pengajaran yang terdapat dalam petikan. Itu sebabnya perlu baca petikan baru boleh dapat pengajaran itu. Dan satu pengajaran lain daripada keseluruhan cerpen ialah bahagian yang kita fikirkan sendiri. Soalan nombor 2, awak tak baca petikan pun boleh dijawab. Okey. Jadi pelajar, cikgu nak awak cuba ya, tengok soalan nombor 1 berdasarkan petikan, apakah kata-kata Mel yang menyebabkan bonda memandang saya dengan pandangan yang penuh prejudis. Okey. Jadi pelajar, saya minta pelajar tulis jawapan dalam dokumen ini berdasarkan soalan nombor 1 saja. Berdasarkan petikan, apakah kata-kata Mel yang menyebabkan bonda memandang saya dengan pandangan yang penuh prejudis. Okey. Pelajar mungkin baca dulu. Okey, pelajar baca secara senyaplah. Masih tak nampak dah. Tak apa, pelajar baca dulu.
Cari jawapan untuk nombor 1 dan nombor 3. Ya, soalan nombor 1 ini pun sebenarnya sangat mudah, betul tak? Ya, pelajar jawab di sana, okay? And then terus jawab nombor 3 juga. Setelah beberapa orang sedang jawab, boleh ya, tak payah kita semuanya bergantung pada satu jawapan saja ya. Mungkin orang lain cara dia jawab itu kata-katanya lain ya, and then ada yang mungkin sedang jawab nombor 3. Okay, pelajar sendiri gerak-gerakkan lah ya, sebab you all boleh gerak-gerakkan kalau you dah masuk dalam dokumen itu ya, melainkan kalau you menontonnya melalui Zoom, you tak boleh tengok dokumen itu ya. Baik, kita sentiasa baca soalan 1, soalan 3 dulu, kemudian kita cari jawapan, kita highlightkan gariskan jawapan itu di mana dalam petikan. Okey, kemudian baru kita jawablah ya. Of course apabila kita jawab ikut susunan 1, 2, 3 ya. Ini kenapa? Okey. Betul ke? Kenapa dia di sini ya? This is one whole thing ya. Agak perlahan sampai sambung. Besar hati, kemudian baru jawapannya di bawah sini.
Okey, saya rasa soalan nombor 1 tu macam tak ada masalah. Ya, kata-kata Mel yang menyebabkan bonda memandang saya. Soalannya kenapa dikata memandang? Oh, sebenarnya soalannya tak bagus. Dia mesti memandang saya. Ya. Ya, kalau tidak saya itu menjadi apa? Kita, saya. Ya, atau memandangnya. Kata-kata Mel yang menyebabkan bonda memandangnya. Betul tak? Ya, sepatutnya dia memandangnya bukan memandang saya. Memandang bila saya baca. Rasa pelik. Dengan pandangan penuh prejudis ialah dunia ini sudah berubah. Dan sejarah lama tidak perlu dibangkitkan lagi. Okey, baik pelajar. Sebenarnya kalau kita tengok, ya, kita masih boleh tambah banyak benda, ya. Ya. Kadang-kadang kita risau, jawapan kita terlampau ringkas, ya. Jadi sebenarnya kita masih boleh murnikannya lagi. Siapa-siapa please murnikannya, sebab saya rasa dia ada cakap lebih banyak benda lagi, ya. Dunia ini sudah berubah. Kita bukan lagi hidup pada zaman perjuangan menentang musuh penjajah, ya. Sebaliknya sekarang kita hidup mengenal apa, ya. Tambah sikit, walaupun hanya 2 markah. Saya mohon mereka yang buat soalan 1 ataupun orang lain, boleh kita bersama-sama baiki the answer for question number 1. Okay, saya beri beberapa minit dan baru saya nak menilai semuanya.
Okey, baik. Macam tak ada lagi orang sedang type. Baik, kita tengok kata-kata Mel yang menyebabkan Bonda memandangnya dengan penuh prejudis ialah dunia ini sudah berubah dan sejarah lama tidak perlu dibangkitkan lagi. Selain itu, mereka hidup dalam dunia yang mengejar harta, pangkat dan kekayaan di bumi mewah ini. Seterusnya, tanah air bukan milik bangsa mereka. Sebaliknya, mereka hidup dengan perkongsian hak dan identiti yang sama. Okey, sebenarnya betul lah tu, ya. So pelajar, kita nampak jawapannya ada lebih daripada sejarah lama tidak perlu dibangkitkan lagi. Tadi dia sudah ada orang tulis di depan, so ini tak payah lagi. Okey, baik. So kalau kita nampak ada lebih daripada bilangan isi yang maksudnya walaupun kita nak tengok di sana 2 markah saja, sebenarnya kita tak payah tulis begitu banyak, ya, tetapi lebih baik untuk kita tulis dengan lebih lengkap. Okey. Okey. Sekejap. Saya nak besarkannya sikit, terlalu kecil. Okey. Okey, baik pelajar. So ini betul markah penuh. Okey. Pendapat, ya. Kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah selain wajib lulus dalam peperiksaan SPM. Okey. Pada pendapat saya, salah satu kepentingan mempelajari mata pelajaran sejarah selain wajib lulus dalam peperiksaan SPM ialah apa? Menghargai usaha wirabangsa. Siapa menghargai usaha wirabangsa? Ya. Nampak tak? Siapa? Pelajar kena munikan bahagian ini. Ya. Kita dapat, ya, kalau bukan kita, generasi muda dapat menghargai usaha wirabangsa untuk mempertahankan tanah air kita daripada penjajah asing. Okey. So sini tengok dia ada untuk, ya, dia ada untuk, ya. Ingat tak, kita guna juga teknik SADOX di sini supaya agar, demi, untuk dan supaya, agar, demi, untuk, kerana, yalah. Dia perlu ada ni. Okay. Selain itu, kepentingan mempelajari sejarah yang lain ialah tengok, rakyat Malaysia dapat menanam semangat cinta akan, ya, tengok, nampak tak, kita mesti sentiasa ada subjek, ya, orang tu, ya. Kalau tidak, jawapan kita menjadi kurang mantap, bahasa kurang gramatis, ya. So rakyat Malaysia mestilah menanam semangat cinta akan negara dalam jiwa diri. Selain itu, kita perlu mempelajari sejarah untuk mempelajari kesilapan dahulu dan tidak melakukannya sekali lagi. Betul? Bagus, ya. Jadi sebenarnya dia boleh dapat markah penuh, tetapi tadi sebab dia punya bahasa kurang gramatis, jadi di sini daripada, kalau dia 3 markah, ya, 2, 3, 4, ya, dia akan dapat 2 saja. Okey, baik. Tetapi setelah cikgu dah betulkan, memang dapat 3. Okay. Pada pendapat saya, seseorang yang mempelajari mata pelajaran sejarah dapat menanam perasaan patriotik yang kukuh dalam sanubari diri sendiri. Seseorang yang mempelajari mata pelajaran sejarah juga dapat menghayati dan menghargai jasa pengorbanan para pejuang negara dalam untuk mempertahankan, bukan dalam mempertahankan, ya. Kalau nak dalam boleh, dalam usaha mempertahankan. Okay. Tukar kepada untuk. Kalau nak dalam usaha, sebab dalam ialah kata sendi nama, dia perlu diikuti kata nama, yang untuk mempertahankan kemerdekaan negara daripada ancaman musuh. Selain itu, pembelajaran mata pelajaran sejarah menjadi satu iktibar kepada masyarakat kini agar tidak mengulangi kesilapan lampau.
Tambahan pula, pembelajaran mata pelajaran sejarah meluaskan pengetahuan seseorang dan menjadi pemangkin untuk membentuk masyarakat yang bertamadun. Sangat baik sekali. Ya, jawapannya sangat baik. Maka penuh ini, ya, memang maka penuh. Ya, yang untuk itu perkara kecil, tak ada masalah, tidak menjejaskan apa-apa. Okey, baik. Kemudian dia nak satu pengajaran yang terdapat dalam petikan dan satu pengajaran di luar. Okey, kita haruslah mengutamakan pembelajaran sejarah dalam kehidupan seharian. Contohnya bonda memberitahu bahawa sejarah ialah guru yang pernah berdusta dan bangsa yang membaca dan mengkaji sejarah tidak akan melakukan kesilapan kali kedua. Betul, sangat tepat. Ya, kemudian satu lagi pengajaran daripada keseluruhan cerpen ialah kita haruslah mematuhi nasihat daripada orang yang berpengalaman demi kebaikan diri. Misalnya Mel mematuhi nasihat bonda yang melarangnya untuk pergi ke ibu kota kerana dia masih belum ada pegangan agama dan penguasaan bahasa ibunda. Oh, sangat baik sekali, betul. Ini memang dapat 4 markah. Ya. Sebab apa dia dapat 4 markah? Ya, sebab kalau kita tengok dia punya pengajarannya, pelajar, dia ada supaya. Betul, ada supaya tau. Kita harus mengutamakan pembelajaran sejarah dalam kehidupan seharian. Pelajar kita perlu tambah supaya lebih tepat. Sebenarnya dah boleh dapat markah penuh. Ya, tetapi saya tetap risau. Ya, saya tetap risau. Jadi kalau kita boleh tambah supaya, dia lebih mantap lagi. Kita haruslah mengutamakan pembelajaran sejarah dalam kehidupan seharian supaya ilmu sejarah dapat dijadikan panduan dan peringatan. Ya. Ilmu sejarah dapat dijadikan panduan dan peringatan sepanjang masa. Okay. Contohnya bonda, ya, beritahu. Okay. Kemudian satu lagi pengajaran daripada keseluruhan cerpen ialah kita haruslah mematuhi nasihat daripada orang yang berpengalaman demi kebaikan diri. Sini sebab dia dah ada demi kebaikan diri, maka kita tak payah ada supaya. Ya, ingatnya sentiasanya di belakang itu ialah saduks. Ya, dulu cikgu kata suka, ya. Sekarang cikgu tambah saduk sebab nak ada juga demi. Ya, kita nak masukkan demi. Okey, baik, ini dah betul dah. Ini dah betul dah. 4 markah. Ya, sekarang saya dah betulkan. Okey. Baiklah pelajar-pelajar, ini sudah. Okey, kemudian tinggal ini, ya. Kita tengok pula prosa tradisional. Ya, prosa tradisional ini memang kita perlu baca soalan 1 dan 2, ya, sebab jawapan dalam petikannya. Bagaimanakah Sultan Muzaffar Shah menghargai jasa angkatan perang bendahara paduka raja yang berjaya mempertahankan Melaka daripada serangan Siam, dan dalam untuk menghadapi serangan tentera Siam, bendahara paduka raja telah mengatur beberapa strategi untuk memastikan kemenangan Melaka. Nyatakan strategi tersebut. Okay. Baik, pelajar dah boleh jawab, ya. Bendahara paduka raja telah mengatur beberapa strategi. Nyatakan strategi tersebut. Jadi perlu cari daripada petikan, ya. Yang kedua, yang pertama tu bagaimanakah Sultan Muzaffar Shah menghargai jasa angkatan perang bendahara paduka raja yang berjaya mempertahankan Melaka. Bagaimana dia menghargai jasanya? Okey. Kemudian yang ketiga tu kebat. Yang ketiga tu kebat, kan? Ya. Okey, baik, pelajar boleh cuba membacanya dan tulis jawapan macam tadi.
Okey, pelajar, persalinan itu ialah pakaian, ya. Baik, kalau pelajar tulis persalinan pun boleh, pelajar tulis pakaian pun sebenarnya boleh. Okey. So, saya lebih suka, ya. Saya lebih suka sebab soalan kata bagaimanakah Sultan Muzaffar Shah menghargai jasa angkatan perang bendahara Paduka Raja yang berjaya mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Saya lebih suka mulakan jawapan dengan untuk menghargai jasa angkatan perang bendahara Paduka Raja yang berjaya mempertahankan Melaka daripada serangan Siam. Kemudian baru koma. Sultan Muzaffar Shah memberikan ataupun menganugerahkan, is even a better word. Sekejap, tulisannya sangat kecil, saya tak suka. Ini nombor 1. Persalinan kepada bendahara Paduka Raja dan segala ulu balang yang pergi bersama-sama, pula dianugerahi persalinan masing-masing berdasarkan pada kadarnya. Iaitu kita daripada kita kata pula, pula macam tak berapa tepat, kan? Walaupun asalnya dia tulis pula, tetapi kita boleh kata turut dianugerahi persalinan masing-masing berdasarkan pada kadarnya. Kita cuba tengok asalnya dia tulis apa. Pada kadarnya maksudnya dalam jumlah yang yang cukup, macam tu, ya. Dianugerahi persalinan masing-masing berdasarkan pada kadarnya lah, tak payah berdasarkan. Kadang-kadang kita risau juga jawapan yang kita tulis sendiri. Okey, baik, ini dah betul. Okey, untuk menghadapi serangan tentera Siam, bendahara Paduka Raja telah mengatur beberapa strategi untuk memastikan kemenangan Melaka. Nyatakan strategi-strategi ini. Tidak ada jawapan kedua. Tak ada orang tulis lagi yang tu. Dah dapat cari ke jawapan? Ke dah hilang? Ada. Apakah strateginya? Okey. Ini mungkin susah sedikit, ya. Sebab nak kita tengok betul-betul apa strateginya yang telah dibuat, ya. Dia bendahara Paduka Raja menyuruh siapa pergi, ya, memantau ataupun menyiasat perahu Siam. Okey. Kemudian Tun Umar itu yang menggunakan apa, kuasa apa dan sebagainya. Okey. So itu perlu kita nyatakan. Ya, dalam strategi. Itu semuanya strategi sebenarnya. Okey. Baik. Yang ketiga pun belum siap. Pelajar, awak siapkan semua ini. Ya. Beberapa hari ini siapkan. Ya. Kemudian tolong baca, ya. Tolong baca berulang-ulang kali gurindam
12 fasa yang ketiga. Tolong baca Gurindam itu. Yang Gurindam itu juga penting untuk karangan SPM tahun bukan untuk menghadapi peperiksaan SPM kertas 2 tahun ini, ya. Baik. So tolong baca yang itu. Okay, sementara ini pelajar-pelajar jangan lupa baca berulang-ulang kali bahan nota karangan yang telah kita bangunkan bersama-sama, ya. Saya rasa itu sangat bermakna dan berguna, ya. Tolong teruskan dengan yang itu, ya. Sehari baca 2-3 contoh, ya. Sehari baca 2-3 contoh. Boleh tak pelajar? Ya. Pelajar kena, sebab kalau tidak nanti susah, ya, pelajar nak menulis karangan dalam peperiksaan sebab dah terlalu lama, ya, kita macam tak tulis. Okey. Baik. Pelajar tolong buka kamera sebelum kita berakhir. Ada apa-apa yang nak tanya lagi kan tentang peperiksaan SPM ke dan sebagainya? Ada tak? Kalau ada, sila kemukakan. Tiga, 2, 1, tak ada. Baik. So kalau tak ada, kita jumpa lagi, ya, pada minggu hadapan. Okey, seperti biasa. Okey. Baik, dan kemudian ya, tak ada. Itu saja. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, baik. Terima kasih kelas. Thank you, teacher. Baik. Thank you. Okay. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Terima kasih. Baik. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.